Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa mshur alaina min khada'ini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallahi taqullah. Tuan-tuan sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia izin inayahnya kita tekun menunaikan pengabdian kepadanya dan terus mencari keredaannya. Menyambung kembali kuliah maghrib kita membicarakan tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih lagi menyambung pada akhir juzuk yang ke-6 ini. Sudah di hujung-hujung juzuk yang ke-6 di surah yang ke-5 surah Al-Maidah. Mulai malam ini kita masuk ayat 72 dan seterusnya, di mana ayat 72 ini mula membicarakan tentang ideologi orang-orang Nasara pula. Kalau sebelum ini ayat 71 sehinggalah ke bawah itu banyak membicarakan tentang orang-orang Yahudi, sehingga kita kenal dari segi sifat dia, pemikiran dia, penyelewengannya, dan seterusnya ialah bagaimana pula orang-orang Nasara tetapi masih lagi ada kaitan dengan Yahudi. Kita mulakan ayat 72 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bunayya ya bani, bukan ya bunayya, ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum man yushrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Maksud ayat yang ke-72 ini, laqad kafara alladhina qalu, sesungguhnya telah kafir. Allah sebut tu. Siapa dia? Orang-orang yang berkata innallah wal masih ibnu maryam, sesungguhnya Allah itu dialah al-masih putera Maryam. Kafir terus jika ada yang berkata bahawa Isa al-Masih ini ialah Allah, menyamakan Nabi Isa AS sebagai Tuhan, walaupun maknanya mereka berakidahkan Isa al-Masih itu anak kepada Tuhan, anak kepada Allah. Padahal waqal al-masih ya bani Israil, sedangkan apa kata Nabi Isa alaihi salam al-Masih dalam Quran? Nabi Isa ni tidak disebut dengan Jesus Christ, disebut Isa al-Masih. Jesus Christ ni dia timbul selepas pengangkatan Nabi Isa alaihi salam ke langit. Diangkat pada tahun 33 Masihi. Menyatakan tentang Jesus Christ itu ialah pada 38 Masihi. Ada seorang yang telah mula-mula mewujudkan Trinity ini. Wahai Bani Israel, kata Nabi Isa AS, yang mana dalam Quran menyatakan Al-Masih. Wahai Bani Israel, sembahlah kepada Allah. A'budullah. Siapa dia Allah itu? Rabbi wa rabbakum, Tuhan kepada aku dan Tuhan kepada kamu.
Jadi aku tak ada kena-mengena sebagai unsur daripada Tuhan, sebagai anak ke ataupun sebagai Tuhan. Kemudian Allah menyatakan, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya sesiapa yang mensyirikkan Allah, maknanya bila menyatakan Nabi Isa tu unsur sama ada anak Tuhan ataupun dia sebagai Tuhan, sudah mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Maka bila menyekutukan Allah, Allah menyatakan apa? Haram Allah ke atas mereka itu al-jannah, syurga. Mereka bila kata je Nabi Isa ini anak Tuhan ke, unsur daripada Tuhan ke, automatiklah mereka ini diharamkan daripada syurga. Jadi kalaulah maknanya mereka yang berpegang dengan pahaman Kristian itu confirm pegang kata Trinity, 3 unsur Tuhan itu, confirm mereka telah mensyirikkan Allah. Dari segi confirmnya itu mereka boleh masuk neraka, mereka masuk Islam dan mengimani bahawa Nabi Isa itu Rasul, mengimani Allah itu Esa, mengimani Nabi Muhammad itu Rasul kepada seluruh umat. Mereka selamat. Dan tempatnya ialah apa? An-nar, neraka. Wa man liz-zalimina min ansar. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Jadi jelas dalam ayat ini Allah telah menyatakan satu keputusan kepada golongan Nasara ini, yang kita sebut dalam bahasa kita Nasrani. Nasrani itu bahasa Melayu kita. Siapakah golongan yang masih itu menyatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam ataupun Al-Masih itu ialah anak kepada Tuhan? Golongan Nasara Malakiyah, golongan Nasara Yaqubiyah, yang mana dia daripada keturunan Yahudi Yaqubiyah, dan juga keturunan Nustriyah. Tapi tak kiralah apa saja keturunan, jika pegangan mereka sama saja, menyatakan Nabi Isa alaihissalam Al-Masih ibnu Maryam itu sebagai anak kepada Allah, anak kepada Tuhan, maka diharamkan bagi mereka ini untuk memasuki syurga. Dan itu tidak menjadi hairan kerana sifat Allah yang maha tinggi, yang maha perkasa, yang maha berkuasa. Itu jelas, pengertian ayat pun sudah jelas. Cuma tang mana datang Trinity ini, sejarahnya. Jadi penulisan sejarah ni peristiwanya terlalu lama, dan penulisan sejarah ini boleh dilihat kepada pelbagai artikel lah. Kajian sarjana Islam, sarjana Barat pun kaji, kaji tentang perbandingan agama. Secara umumnya beginilah, orang yang mula-mula yang mewujudkan Trinity ni, yang sekarang ini kita dengar namanya Saint Paul. Betul-betul sini ada Saint Paul, sekolah Saint Paul. Dia asalnya seorang Yahudi, seorang Yahudi. Saya juga mencari bahan-bahan kajian sejarah tentang Saint Paul ini. Dialah orang yang bertanggungjawab yang mewujudkan tentang Trinity ini. Kalau kajian Universiti Melaya sangat jelaslah tentang Saint Paul ini. Sebenarnya dia seorang Yahudi, dan telah menguasai pendeta-pendeta Yahudi, yang akhirnya mereka secara dasarnya tak boleh terima orang-orang Nasara ini diutuskan Rasul daripada mereka. Mereka memusuhi Nabi Isa. Jadi Saint Paul ni seorang Yahudi asalnya, dan dia sangat memusuhi Nabi Isa alaihissalam, sangat memusuhi. Sebabnya dia pun Yahudi, dan Saint Paul tu dah jadi bahasa Inggeris.
yang mana asalnya kalau ikut nama Yahudi dia, saya ada catat, mana catatan saya ni, dah lupa pula dah. Jadi dia ni sebelum saya jumpa tu, maknanya orang Yahudi daripada keturunan suku Benjamin. Nama Yahudi lah, tapi Benjamin ni kalau nak dikirakan para rasul 124,000 tu, ada yang nama Benjamin gitu kan. Bunyamin. Bunyamin. Mazhabnya ialah mazhab Farisi, dan dia berpegang teguh dengan undang-undang Yahudi dalam kitab Taurat. Tapi ayah dia ni berpegang kuat dengan ajaran Yahudi. Masa umur dia 12 tahun dihantar ke Jerusalem, belajar tentang kitab Taurat. Mahir dia kitab Taurat ni. Sebab itu dia sangat memusuhi Nabi Isa. Sepatutnya dia tidak memusuhi Nabi Isa, sebab dalam kitab Taurat tu menceritakan tentang rasul-rasul yang kemudian, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak boleh terima Nabi Isa, sangat memusuhinya, dan kalau boleh nak memusnahkan Nabi Isa dan memusnahkan ajaran dia. Itu dia, maknanya Saint Paul ini, sebab itulah peristiwa ini menjadi satu penulisan, bukan saja sejarah tetapi teologi, penulisan tentang hal ehwal agama. Jadi kalau orang jadikan sebagai satu penulisan rasmi bidang akademik, walaupun dia teologi, dia diterima pakai, sama ada orang barat ataupun sarjana Islam. Tapi sarjana Islam lebih berpandukan kepada pedoman Al-Quran, sebab cerita Nabi Isa ni dalam Al-Quran lagi banyak. Kalau surah Maryam itu cerita tentang Maryam, betapa azabnya Maryam ibu Nabi Isa ini difitnah oleh orang-orang Yahudi, bila menyatakan bahawa kau ni mengandung, maknanya tanpa suami, dah tentulah kau berzina. Akhirnya nak jatuhkan Nabi Isa tu, sebab mukjizat Allah ditunjukkan depan mata. Bila dia lahir, Nabi Isa ini dilahirkan, mak dia Maryam ini terpaksa bawa diri dia ni ke Nazares. Nazares ni tempat asal Nabi Isa alaihissalam, maknanya kampung dia lah. Jadi mak dia bawa ke situ, kampung halaman dia. Dan Maryam ini orang baik, orang beriman. Dia dijaga oleh Nabi Zakaria di masjid, sebab nazar mak dia Hanan dan ayah dia Imran. Imran ni ada yang menyatakan dia ini seorang nabi, tapi bukan rasul, tapi keturunannya ialah daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keturunannya menjadi orang-orang baik. Dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadikanlah keturunan aku, zuriat aku ini orang yang sentiasa mendirikan solat, perkenankanlah permohonanku. Doa Nabi Ibrahim ini dimakbulkan oleh Allah. Maka keturunan dia ini ramai para nabi dan rasul. Dia rasul yang ke-6, super senior. Walaupun Adam, Nuh, Idris, tapi Nabi Ibrahim telah diisytiharkan sebagai ulul azmi, cabaran yang hebat masa dia menjadi rasul. Dan Allah uji dia supaya sembelih anak nama Ismail, yang mana orang Yahudi dia swing, dia cerita bukan Ismail tu, Ishak dia kata. Ishak pun anak dia juga daripada isterinya Sarah. Tapi Nabi Ismail ini dilahirkan lebih awal daripada Ishak. Ismail alaihissalam ni abang, Ishak alaihissalam ni adik. Walaupun Sarah itu melahirkan sebagai isteri pertama, lahirkan Nabi Isa ni umur dah 80 tahun. Kenapa nama dia Ishak? Masa Jibril turun berfirman, menyatakan firman Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, Sarah akan mengandung dan melahirkan anak.
Nabi Ibrahim dengan sukacita beritahu kepada Sarah di balik tabir, Sarah, kau bakal mengandung dan melahirkan anak. Itu bahasa kita. Lalu ketawa Sarah ini bunyi Yolah, umur saya 80 tahun nak beranak, katakan. Tapi lepas itu mengandung. Dikala usia Nabi Ismail alaihissalam berusia 14 tahun, dia melahirkan anak. Maka namanya Ishak, sebab mengambil daripada peristiwa Sarah itu ketawa. 80 tahun nak beranak. Rupanya betul. Ishak. Sempena dengan apa? Rasa gembira, ketawa. Ketawa tu macam ketawa macam tak percaya. Itu Ishak. Tapi Yahudi ambil kisah itu, Ishak itu sebagai orang yang disembelih. Dia swing, dia tak nak orang Arab ini diutamakan sebagai Rasul. Itu Yahudi. Jadi Nabi Isa pun sama juga, dia nak swing. Maka dia nak tuduh Maryam ini perempuan yang telah melakukan perzinaan, sedangkan dia daripada anak Imran dan Hanan. Hanan ni dia bernazar, sekiranya dikurniakan, dia berharap dikurniakan anak lelaki, dia berdoa, ya Allah kurniakan aku anak lelaki. Jadi dia bernazar, kalau aku dapat anak lelaki ni akan ku berikan ataupun akan ku jadikan dia orang yang sentiasa berada di masjid. Tapi lahir-lahir perempuan, nama pula Maryam. Jadi bertanya dengan Imran, macam mana nazar kita? Tauhih lah, kata. Maka Maryam itu sejak kecil banyak dijaga oleh Nabi Zakaria. Sebab bila nak bela Maryam ni di masjid tu, bukanlah masa bayi tu, tapi dah besar lah sikit, sudah kanak-kanak. Dikabarkan umur dia 8 tahun dia dah tinggal di masjid. Dia berada di mihrab, di sebuah bilik. Sehingga kan Maryam ini Nabi Zakaria nak dapat membela Maryam ini dengan undian. Ramai orang nak bela, diundi. Allah takdirkan undian Nabi Zakaria yang kena. Ya. Kuasa Allah terhadap Maryam ini apabila Nabi Zakaria mengintai makanan Maryam ni, waktu itu cuaca musim panas, tapi makanan dia musim sejuk. Bila masa musim sejuk, makanan dia musim panas. Nabi Zakaria pun heran, mana kau dapat ni Maryam? Curi kat siapa ni? Dia nak jaga akhlak Maryam ni. Dia kata, kau dapat kat mana ni? Apa yang nak heran? Sesungguhnya Allah itu maha kuasa. Dia ajar pula Nabi Zakaria. Begitulah Maryam. Jadi dia bukan perempuan tak elok. Bila dia dah besar, penuh dengan keimanan, tak ada dalam fikiran dia nak bersekedudukan, nak berzina ke, nak apa ke dengan jantan, tak ada. Tapi akhirnya itulah peluang orang-orang Yahudi nak musnahkan Nabi Isa ini sebagai Rasul. Sebabnya apabila Nabi Isa ini dilahirkan dalam keadaan bayi, akhirnya dia berkata, dia kata, mak bawa saya. Dipanggil orang kata, ataupun bawa saya. Dia kata, aku ni hamba Allah dan aku dilantik sebagai Nabi. Mana yang beriman tu dia terima, tapi sekorek je, tak ramai. Jadi itu yang menyebabkan orang-orang Yahudi tak boleh terima. Lalu banyak mereka menentang Nabi Isa. Dan Nabi Isa ni dia mula berdakwah umur 30 tahun. Barulah dia diturunkan kitab Injil ini dan menyampaikan pengajaran kitab Injil bila dia dah dewasa. Walaupun dia dilantik sebagai Nabi masa bayi lagi, walaupun dia bagi tahu kepada orang ramai, ini Rasulullah. Tapi ketika itu dia belum lagi, maknanya diberi tanggungjawab untuk berdakwah. Jadi umur 30 baru dia berdakwah. Itu pun 3 tahun dia dapat berdakwah. 3 tahun dia dapat berdakwah dengan kaum dia. Akhirnya dia diangkat oleh Allah ke langit apabila orang-orang Yahudi memburu dan nak bunuh dia. Nak bunuh dia. Tapi akhirnya bila dia diburu itu, Allah telah menukarkan seorang yang bernama Yahuza ini kepada muka dia dan suara dia. Maka orang yang sampai nak menangkap Nabi Isa ni dah tak ada pada pandangan mereka. Tapi pandangan mereka masih lagi nampak Nabi Isa dan suaranya, iaitu bernama Yahuza. Lalu dialah yang disalibkan. Disalibkan tu kerja siapa? Yahudi.
maka mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, sehingga Maryam pun sedih menangis bahawa anak dia dah mati. Tapi tidak, lepas tu 2-3 hari lepas tu dia diturunkan oleh Allah, bertemu dengan ibu dia dan pengikut-pengikut dia, Harawiyin. Orang-orang pengikut dia ada 12 orang. Tapi salah seorang tu khianat, ialah Saint Paul ni lah, Paulus. Dia khianat. Ceritanya dia masuk Kristian. Sarjana Islam tidak boleh terima hujah dia masuk Kristian apabila dia dalam satu perjalanan tiba-tiba dia nampak satu cahaya dan dia terdengar suara, Paulus, kenapa engkau mengkhianati aku? Satu suara dengar. Dia kata, engkau siapa? Aku Masihil Ibnu Maryam. Maka yang berkata itu dikatakan Nabi Isa. Tetapi sarjana barat kata inilah dia. Dan dalam mana-mana penulisan artikel, kalau kita kajilah penulisan sampaikan ensiklopedia, ada cerita ini. Tetapi sarjana Islam dia berhujah kepada ayat-ayat Quran. Dalam surah Maryam cari, surah Al-Ma'idah ada, surah ini, surah itu, banyak ayat. Tak ada satu pun yang menyatakan bukti adanya kejadian itu berlaku, walaupun tidak mustahil di sisi Allah. Maknanya sarjana Islam berhujah itu adalah cerita yang diada-adakan oleh Saint Paul, walaupun tertulis dalam bahan-bahan ilmiah bahawa satu suara, iaitu Nabi Isa berkata kepada Saint Paul ni, kenapa kau khianati aku? Jadi dia takut. Bila dia takut, apa yang kau nak? Kau mesti terus mengikut aku. Maka ketika itulah dia dikatakan masuk Kristian. Tetapi kajian sarjana Islam kata dia masuk Kristian nak rosakkan ajaran Nabi Isa itu dari dalam. Rupanya betul. Apa yang dia timbulkan itulah, pertama sekali Trinity. Maka dia kodkan ayat-ayat yang ada, dia ubah-ubah ayat-ayat yang ada. Maka adalah ayat di dalam Bible yang menyatakan ini anakku, kata Allah. Sebenarnya Nabi Isa pun kata tak ada. Itu punca. Maka timbullah Trinity. Ada dua keadaan Trinity itu. Satu, Nabi Isa Al-Masih itu anak kepada Allah. Yang pertama Allah lah, lepas itu Isa Al-Masih anak Allah. Yang ketiga Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu ialah Jibril. Jibril bertaraf Tuhan. Satu lagi, mazhab mengatakan bahawa Nabi Isa Allah, lepas itu Nabi Isa anak, Ruhul Kudus itu Maryam. Maryam pula jadi isteri Allah. Sangat sesat. Yang timbulkan ini ialah Saint Paul ni. Tapi orang Kristian dengar marahlah, sebab Saint Paul itu ialah mereka kata sebagai Rasul. Paulus ni bukan Rasul. Hanya asalnya menjadi dia jadi orang dia orang Yahudi, lepas tu dia masuk Kristian yang dikatakan golongan yang setia kepada Nabi Isa, tapi sebenarnya dia berdendam, masih lagi nak merosakkan. Satu lagi ajaran yang ada dalam yang dibawa oleh Nabi Isa ini ialah semua para nabi dan rasul bersunat. Lahir-lahir dah bersunat. Maka janganlah kita tikai. Memang Nabi Isa lahir-lahir bersunat. Dan dalam ajaran Nabi Isa ini, orang Nasrani ini bawa ajaran dia ni sama macam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bersunat. Sebab tu kita pun bersunat, ya? Jadi orang Kristian pun dia sepatut bersunat. Tetapi perkara ini Saint Paul lah yang memulakan. Perkara ini tak perlu diamalkan. Tapi bagi mereka yang berpegang kepada ajaran ini, maknanya ada yang bersunat. Wallahualam lah tuan-tuan, kalau ada kawan Mak Salih ni tanya, kau bersunat ke tidak, katakan. Dia pun tahu ke tidak bersunat, katakan. Ya. Jadi banyak perkara, ya, yang dia selewengkan. Maka timbullah Trinity di situ, yang mana akhirnya Allah menyatakan bahawa tidak ada syurga bagi orang ini. Tempatnya ialah dalam neraka. Itu jelas. Itu jelas. Jadi maknanya dia menjadi satu perbahasan, ya, para sarjana. Sebab itu dia ni berbangsa Yahudi asalnya, dan nama asal dia Saul. Saul. Tapi
dijadikan Inggeris itu Paulus, kemudian jadi Paul, Saint Paul terus katakan. Dilahirkan di tempat yang bernama Tarsus. Dapat dikaji tu dia punya sejarah tu, padahal dia mula muncul tu tahun 38 Masihi. Nabi Isa diangkat tahun 33 Masihi. Maka dia tahun 38 Masihi. Maknanya masih lagi pada zaman ajaran Nabi Isa itu telah pun disebarkan. Dan Hawariyun ini ialah orang yang sangat setia dengan Nabi Isa. Mereka lah menyampaikan ajaran ini, tapi ramai orang Yahudi tak nak terima. Satu lagi penyelewengan Saint Paul ni, dia menyatakan bahawa ajaran Nabi Isa ini yang dia dah jadi orang Kristian ni, dia kata ajaran Kristian ini untuk semua manusia. Sebenarnya dalam Quran kata kepada Bani Israel saja. Kepada semua manusia ini hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang diutuskan kepada seluruh manusia. Rasul-rasul terdahulu semua kepada kaum tertentu, dan Bani Israel ini termasuklah Nabi Isa. Sebab apa? Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu sudah terlalu diselewengkan. Banyak yang diselewengkan. Kerana apa? Daripada nafsu, hawa nafsu pendeta-pendeta agama ini mengikut kepentingan mereka. Dia punya pendeta agama ni ada kumpulan yang rapat dengan pembesar. Yang rapat dengan pembesar ni yang paling banyak menyeleweng, supaya mereka tidak terkena hukuman-hukuman yang ada. Hukuman hudud dah ada dah dalam ajaran kitab Taurat. Tak sembahyang kena bunuh, tak puasa kena bunuh. Bukan kena bunuh apa, dihukum dengan hukuman mati. Dalam kitab Taurat ni, hukuman melakukan dosa semua hukuman mati. Islam lah yang lebih ringan lagi. Dalam perzinaan ada yang kena sebat, yang kena rejam, yang kena sebat, ada sebat, ada tu tidak dibunuh. Dalam ajaran kitab Taurat, semua kesalahan dosa besar, semua hukuman mati. Tak sembahyang hukuman mati, tak puasa mati, tidak menunaikan zakat mati, syariat pada masa itulah. Tetapi dalam ajaran Islam, hadnya ialah sebat, rejam ada, kerat ada, tak semua hukuman mati. Maknanya Islam lebih ringan. Tapi dimomok-momokkan oleh Barat pada hari ini, Islam ni sangat keras hukuman dia. Semua hukuman mati. Hukuman mati dalam ajaran kitab Taurat itu pun habis diseleweng oleh pendeta-pendeta agamanya. Lalu mereka rosakkan juga ajaran Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi Saint Paul ni dia belajar di Jerusalem, berusia 12 tahun lagi dah dihantar di sebuah institusi. Jadi zaman tu dah ada institusi. Jadi dia banyak tahu perkara-perkara berkaitan dengan kitab Taurat. Alim lah dia, tapi banyak yang dah seleweng. Banyak yang dah seleweng, dan akhirnya diselewengkan juga ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan akhirnya diterjemahkan dalam bahasa Inggeris itu Nabi Isa ataupun Al-Masih Ibnu Maryam itu dengan Jesus Christ. Jadi Jesus Christ itu siapa? Bukan Tuhan. Pada hari ini Jesus Christ orang Kristian kata Tuhan. Dia kata Lord. Tetapi Jesus Christ ialah seorang Rasul. Jadi sebab itulah dia merata berjalan ni, Saint Paul ni. Tempat yang dinampak cahaya itu ialah di kota Damsyik di Syria, yang mana akhirnya Nabi Isa akan turun di Damsyik. Dalam bahasa Inggeris kata Damaskus. Ada sebuah masjid yang menaranya putih, Nabi Isa akan turun. Yang itu mereka kata yang itu diterimalah Nabi Isa akan turun, tapi bawa syariat Kristian. Tapi salah, tidak. Dan lambang salib yang ada dalam ajaran Kristian ini tak ada dalam ajaran Nabi Isa, tak ada. Dia dicipta oleh orang-orang Yahudi sehinggalah orang-orang Nasrani terima sebagai satu perkara suci. Saint Paul kata
penyaliban Nabi Isa alaihissalam itu ialah sebagai pengorbanan terhadap dosa Adam dan Hawa. Apa kena-mengena? Adam dan Hawa itu telah melanggar perintah Allah makan buah yang terlarang. Lalu Allah takdirkan diturunkan ke dunia. Nabi Adam bertaubat di dunia, yang menjadi doa kita selepas solat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan apakah doa kita nak minta taubat yang paling mujarab? Antaranya doa Nabi Adam ini, dan Allah mengampunkan dosa Nabi Adam. Siapa pula nak tebus-tebus dosa ni? Saint Paul dia nampak cerdik lah. Dia nak sesatkan itu. Dia kata penyaliban Nabi Isa tu supaya nampak perkara itu perkara agama yang suci ialah sebagai pengorbanan Nabi Isa alaihi salam terhadap keturunan datuk nenek moyang, iaitu Adam alaihi salam, yang maknanya telah melakukan satu dosa. Dia pula bertanggungjawab menjadi wakilnya. Tak ada sebenarnya. Nabi Adam alaihi salam diampunkan, ya? Dan Allah uji dia, diturunkan itu di kawasan tanah India. Hawa diturunkan di kawasan tanah Mekah. Berusahalah Nabi Adam mencari isterinya, kerana dia bertaubat dan dia merindui isterinya, bertemu di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itulah akhirnya kita bila berhimpun di Arafah, adanya Jabal Rahmah di situ. Nabi berkhutbah di Jabal Rahmah itu, menyampaikan khutbah terakhirnya, memberikan mesej. Dia kata, aku telah menyampaikan segala ajaran Islam. Kenapa nama Jabal Rahmah tadi? Pertemuan kasih sayang di antara Adam dan Hawa yang tak ada kena-mengena. Dosanya diampunkan, kesalahan itu diampunkan kerana onar daripada iblis, ya? Onar daripada iblis. Jadi iblis ni memang dia kacau kita, ya? Apa keadaan dia akan kacau, ya? Sebab itulah Saint Paul ini ataupun namanya Saul ini, dalam cerita dia ya, nama aku dipanggil Saul, Saul kata, ya, mengapa engkau menyiksa aku? Lalu Saul kata, siapa engkau? Aku Jesus. Dia kata, dikotkan kata-kata dia ni dalam semua ensiklopedia ataupun penulisan-penulisan tentang Kristian ini. Sampaikan Nabi Isa kata, aku Jesus yang engkau seksa. Tang mana pula Saul ni menyiksa dia? Tang mana? Itu ayat dia. Lalu Saul dalam keadaan ketakutan dan terketar-ketar ni, wahai Tuhan, dia kata, wahai Tuhan, apakah yang kau mahu aku lakukan? Maka suara yang dikatakan suara Jesus itu, maknanya Nabi Isa itu, bangun dan berpeganglah kepada ajaran agama Kristian, kata. Maka itu jadi satu quote dalam penulisan tentang ajaran Kristian. Itulah kata-kata Saint Paul berdialog dengan dikatakan Jesus. Dia kata, apa yang kau mahu sebagai Tuhan, wahai Tuhan, apa yang kau mahu? Itu puncanya. Akhirnya Nabi Isa dikatakan sebagai Tuhan. Jadi dia yang cipta. Jadi orang Kristian kalau dia dengar, dia marahlah sebab Saint Paul tu mulia. Ni 9 pun ada Saint Paul. Sekolah Saint Paul. Di Melaka ada Saint Paul. Jadi penjajahan barat dulu, dia bawa penjajahan, dia bawa juga misioneri Kristian dia. Jadi bukan saja Saint Paul tu ada di Seremban, di Melaka, hampir di semua negeri ni ada Saint Paul. Itulah dia orang yang membawa kepada Trinity sebenarnya. Kalau tuan-tuan berminat, buatlah kajian tentang agama ini, akan jumpalah fakta. Jadi akhirnya sarjana Islam, pakar-pakar yang mengkaji, akhirnya mereka menyatakan bahawa peristiwa ini adalah rekaan semata-mata, berasaskan bahawa peristiwa yang berlaku itu pada tahun 38 Masihi. Nabi Isa dah tak ada. Macam mana dia reka? Kenapa pula mana mungkin Nabi Isa meminta Paul ini menggantikan tempatnya nak menjalankan dakwah, mengembangkan ajaran Kristian, sedangkan jarak masa yang terlalu jauh dan lama itu, ya. Yang keduanya,
Saul ataupun Saint Paul ini terkenal sebagai seorang Yahudi yang kuat menentang agama Kristian dan penganutnya. Itu boleh buka lah penulisan-penulisan dalam pengkaji. Contohnya The Holy Bible New International Version containing the Old and the New Testament, terbitan New Jersey, USA. Ada? Itulah kod yang dia kata. Tetapi Dr. Ahmad Shalabi, ulama Mesir, dia kaji di sudut Al-Quran. Dia menyatakan bahawa segala kenyataan Saint Paul itu adalah palsu, rekaan semata-mata. Tak ada dalil yang membuktikan ada kata-kata itu. Maka jelaslah ya. Apatah lagi Dr. Ahmad Shalabi kata tak jumpa Nabi Isa ni, tak jumpa dengan Saint Paul ni. Jadi tang mana yang dia terima wasiat daripada ni? Jadi begitulah ya. Jadi pada ayat 72 itu jelaslah ya. Jelaslah kepada kita bahawa Allah telah merumuskan bahawa siapa yang kata Isa Al-Masih ini, Al-Masih bin Maryam ini adalah Tuhan, maka dia tidak ada tempat dalam syurga dan tempatnya dalam neraka. Ya. Kemudian pada ayat 73 itu, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalathu thalathatin wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Ya. Dan tidak ada seorang, bila tak ada penolong ini, dinyatakan apa? Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir ini mengatakan bahawa Allah itu adalah salah satu daripada yang Trinity tadi, tiga. Padahal Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa saja. Jika mereka tidak berhenti daripada apa yang mereka katakan, ini yang Allah memberikan satu ancaman. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Ayat 73 itu, jika mereka tidak berhenti daripada apa yang mereka katakan, pastilah orang-orang kafir ini di antara mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Lalu Allah seperti bertanya kepada mereka, mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon keampunan kepadanya, ya. Ilallahi yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Pada ayat 74 itu dia mohon ampun, bertaubat. Neraka ni ada kata 7, ada kata 8. Banyak riwayat yang Nabi sampaikan tentang neraka ni. Yang pertama, Jahannam. Neraka Jahannam ni azabnya sangat pedih. Neraka Jahannam ni apinya berwarna hitam, paling panas berwarna hitam. Atas dunia ni paling panas warna biru. Dapur gas tu, air daripada gas tu, air pula, api daripada gas tu warna biru. Kita kata tu paling panas. Tak ada, dalam Jahannam ni maknanya galap, kelam, hitam. Dan yang paling bawah sekali tu ialah munafik. Munafik, kita kata kafir, tak, munafik yang paling bawah. Sebab dia musuh dalam lipatan. Seperti mana Abdullah bin Ubay bin Salul, dia peluk Nabi masa Nabi berhijrah sampai ke Madinah. Dia kata, aku beriman kepada engkau. Dia semayang belakang Nabi, saf pertama, cemerlang dia. Tapi bila dia balik kepada orang Yahudi, orang Nasara dan musyrikin di Madinah, aku berlakon aja, aku sebenarnya bersama kamu. Itu munafiknya dia tu. Itu dalam neraka Jahannam, ya. Jadi banyak lagi lah, ya. Sebab itu dibakar dalam api neraka ini, kulit menjadi hangus ini, dan kulit ini bertukar silih berganti ini 7 kali satu hari. Satu hari dalam neraka ni, kulit yang terbakar itu sampai hangus. Setiap detik terbakarnya kulit kita ni, kalau kulit tu sampai hangus, yang daging ni tak tahu lagi lah, memang habis, hancur. Tapi maknanya dirasai segala azab pedih itu. Kemudian sampailah kulit tu dikurniakan oleh Allah kulit yang baru, lepas tu terbakar lagi sebanyak 7 kali satu hari dalam neraka. Itulah keadaan azabnya,
Banyak lagi lah. Neraka-neraka yang lain semua asasnya ialah api yang membakar, api yang marak menjulang, api yang berlipat-lipat, dia boleh gulung manusia. Jadi kenapa kau tak bertaubat? Kenapa kau tak nak kembali kepada Allah? Sedangkan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dan afala yatubuna ilallah wastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim, ayat yang ke-74 itu. Kemudian sambungan ayat 75 itu, mal masihu ibnu maryam illa rasul wa khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma anzuru anna yufakun. Ayat 75 itu menyatakan apa? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Masih putera Maryam ni hanyalah seorang rasul, Allah kata. Seorang rasul, bukan tuan. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Keduanya boleh memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda kekuasaan kepada mereka, iaitu ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan disebabkan keinginan mereka itu terhadap nafsu harta, nafsu kuasa, nafsu apa sahaja kehendak mereka ini. Lalu mereka berpaling daripada kebenaran. Nabi Isa itu seorang rasul yang membawa kebenaran tentang mengabdikan diri kepada Allah. Kenapa Nabi Isa diutuskan sebagai rasul selepas Nabi Musa itu? Kerana orang-orang Yahudi sudah terlalu menyeleweng daripada ajaran kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Terlalu menyeleweng. Semua hukum ditukar, semua hukum ditukar. Malah Saint Paul ni salah satu perkara lagi dia timbulkan supaya orang supaya menyesatkan yang dikatakan Kristian ini, ialah dia membuang tentang pengharaman makan babi itu. Dia kata boleh makan babi. Sebab itu Nabi Isa bila turun nanti ada dua perkara dia akan musnahkan. Selepas dia bunuh Dajjal, selepas berdepan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dan memang tak boleh nak kalahkan Ya'juj dan Ma'juj ni sebab nisbah dia. Nabi kata satu manusia, seorang kita 900 Ya'juj dan Ma'juj ni. Macam mana kita nak berlawan dengan 900? Kalau kita ada 1000 tentera, dia 900 kali 1000. Takkan terdaya nak berlawan dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Lalu Nabi Isa AS bermunajat minta pertolongan Allah. Yang Allah kirimkan tenteranya ialah ulat. Ada yang kata ulat beluncas lah, tapi ulat ini mengurumi Ya'juj dan Ma'juj yang sangat ganas ini. Agaknya Ya'juj dan Ma'juj ni macam zombie lah, ganas. Digigitnya orang mati, macam tu lah kot. Ulat ini yang mengurumuni Ya'juj dan Ma'juj mati bergelimpangan berapa ratus ribu, berjuta agaknya, sehingga busuk. Dunia ini busuk dengan bangkai. Lalu Allah turunkan hujan, dan air hujan itu seperti banjir itu menghanyutkan mereka ini, masuk ke dalam sungai dan hilang. Selepas itu Nabi Isa AS mengisytiharkan untuk memerintah dunia. Lalu dia bagi pilihan saja kepada manusia, Islam ataupun kafir. Kafir dia bunuh. Masa tu ramai masuk Islam. Masa itulah bertaubat masuk Islam ramai. Dan dia memusnahkan semua salib-salib di atas muka bumi ini. Dia perintahkan semua salib-salib dimusnahkan. Ini bukan ajaran aku. Dan dia membunuh babi-babi yang ada sebagai makanan utama manusia. Maka bermulalah dunia aman dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saint Paul dia kata boleh makan babi. Sedangkan dalam kitab Injil, kitab Taurat, binatang berkaki dua. Saya kira gambar lah, saya tak tengok lah tu. Saya tengok gambar babi memang berkaki dua. Tak boleh makan. Dia bagi sifat dia. Tapi Saint Paul isytiharkan boleh makan. Jadi dia rosakkan Kristian daripada dalam, serosak-rosaknya. Jadi orang Kristian nak marah, jangan marah orang Islam. Orang Islam tak pernah merosakkan ajaran yang sebenar itu. Yang merosakkannya ialah Yahudi.
Sebab itulah Allah turunkan surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, ya? Allah murka ke atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum itu yang Allah murka itu orang Yahudi. Allah murka sebab mereka bunuh Nabi dan Rasul. Waladdallin, satu kalimah tu itu orang Nasrani ataupun orang Kristian yang sesat menyatakan Nabi Isa anak Tuhan. Itu dalam Al-Fatihah yang kita baca setiap hari dalam solat. Berapa banyak kali kita baca kalau campur sembahyang sunat supaya akidah kita betul. Orang Yahudi dimurkai oleh Allah, orang Nasrani itu mereka sesat mempercayai Nabi Isa itu anak Tuhan. Itulah dia, ya, secara umum ringkas, tafsir pada ayat 72 hingga 75, yang mana rumusannya dapatlah kita faham bahawa, ya, Allah menyatakan apa saja aliran umat Nasrani ni, sama ada Al-Makiyah, Al-Yaqubiyah, An-Nusturiyah, Katolik, Ortodoks, Protestan, semuanya adalah minal kafirin. Walaupun Protestan itu paling menghampiri kepada Islam dan berlaku pertembungan di sesama mazhab mereka. Orang Katolik dia bunuh orang Protestan, orang Protestan pula bila dia dah bangkit dia bunuh pula orang Katolik. Jadi sepanjang perjalanan Saint Paul berdakwah, pada dia lah istilah dakwah dia lah, tentang ajaran Kristian ini penuh dengan pengaliran darah, pembunuhan dan sebagainya. Pembunuhan yang dilakukan daripada kempen Saint Paul ini tentang kebenaran dia, yang lain tu mesti dibunuh dengan sangat sadis. Dibakar sesama mereka. Maknanya kalau Katolik tak suka Protestan, dia bakar orang Protestan, dibakarnya. Jadi cara pertumpahan darah yang sangat sadis, zalim, ya amat. Dan tak pernah lagi Islam itu dalam berdakwah menegakkan agama bakar orang. Yang kena bakar orang Islam. Sebab itu bila Salahuddin Al-Ayyubi dia ambil balik Palestin, dia kumpulkan semua penduduk dalam gereja, lalu semua menjadi takut. Kerana apa? Teringatkan apabila mereka menawan Palestin daripada orang Islam yang beriman, mereka kumpulkan orang Islam dalam masjid, mereka bakar seramai 80,000 orang Islam, mati terbakar macam tu saja. Lalu mereka takut dengan Salahuddin akan balas dendam macam itu. Sehinggalah diriwayatkan Salahuddin Al-Ayyubi itu bila berdepan dengan mereka, seorang kanak-kanak perempuan mengatakan, janganlah bunuh kami. Salahuddin terkejut. Kenapa nak bunuh kamu? Kamu bukannya tegakkan senjata perang dengan aku. Yang aku bunuh ini tentera yang memerangi aku. Lalu dia isytiharkan, kamu boleh terus guna gereja ini, kamu boleh terus sembahyang dengan cara kamu boleh hidup aman, aku tidak apa-apakan kamu semua, kamu boleh meniaga, kamu boleh jadi rakyat aku dan teruskan kehidupan. Akhirnya mereka berpelukan sama sendiri dan menangis berterima kasih kepada Salahuddin Ayyubi. Tak ada dalam sejarah kita bakar musuh, tak ada. Yang kono bakar ni semua orang yang belah sana buat kat orang Islam. Itu hakikatnya. Itulah hakikatnya. Kalau ada berlaku, maknanya tak beriman lah orang tu. Jadi itulah dia. Maknanya kesimpulan daripada tafsir ayat 72 hingga 75 ini, dan jelas dalam huraian yang dinyatakan oleh Dr. Rabah Zuhaili ini banyak ayat-ayat daripada surah lain yang membuktikan tentang kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Jadi cuma ada satu pandangan oleh Ibnu Hazim lah yang berpendapat bahawa adanya rasul perempuan, tapi pendapat ini dikritik lah. Ibnu Hazim kata Sarah ibu Nabi Ishak itu nabi perempuan, ibu Nabi Musa pun nabi perempuan, ibu Nabi Isa pun ialah nabi perempuan, tetapi dalam fakta tak ada nabi ni seorang perempuan, nabi ni lelaki. Jadi pendapat Ibnu Hazim tu dia seorang sajalah. Itu ada disebutlah dalam tafsir ini. Maka jelaslah dalam surah Yusuf pun mengatakan bahawa Allah tidak mengutuskan sebelummu wahai Muhammad melainkan orang lelaki yang kami berikan wahyu kepada mereka di antara penduduk negeri.
Semua lelaki, Nabi Rasul semua lelaki. Tapi yang lain itu adalah perempuan yang beriman kepada Allah. Jadi selesai sampai ayat 75, ringkas saja insya-Allah. Nanti bulan depan kita yang minggu keempat kita akan sambung ayat 76, dan kalau boleh habis itu adalah ayat terakhir juzuk yang ke-6. Nanti kita masuk juzuk yang ke-7, tapi masih surah Al-Maidah. Sebab surah Al-Maidah ni banyak lagi cerita tentang kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Jadi dengan itu saya tangguhkan dulu tuan-tuan. Yang baik itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebarang kekurangan marilah sama-sama kita pohonkan keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah, bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhi